Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita bersua lagi pada hari ini dan sama-sama kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkatan, keredaan, rahmat dan lebih-lebih lagi keampunan ke atas kita. Taufik dan hidayah, inayah, bimbingan dan pimpinan, kebaikan dan kekuatan senantiasa Allah Ta'ala curahkan ke atas diri kita, pasangan kita, anak keturunan, keluarga kita, jiran-jiran dan seluruh kaum muslimin muslimat, insya-Allah tuan-tuan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi pertemuan kita sambung lagi perbicaraan mengenai kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang kitab ini oleh Abu Laith As-Samarqandi, masih lagi membicarakan dalam bab ikhlas. Dan untuk hari ini tuan-tuan, Syekh ataupun Abu Laith As-Samarqandi menyambung lagi kata-kata beliau dengan datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, Lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar thumma qala laha takallami faqalat qad aflaha al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun thumma qalat inni haramun 'ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud ketika Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi Jannatu Adn, maksudnya setelah siapnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga Ad dengan segala keindahan yang belum dilihat oleh mata dan didengari oleh telinga dan digerak ataupun tergerak di dalam hati khayal manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh supaya syurga tadi berkata-kata. Maka syurga itu pun berkata, Qad aflahal mu'minun, Qad aflahal mu'minun, Qad aflahal mu'minun. 3 kali dia mengulang kata-kata Allah Subhanahu wa taala, Qad aflahal mu'minun. Dengan maksud sungguh beruntunglah orang yang beriman. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Saya ini diharamkan ataupun saya ini haram untuk dimasuki oleh tiap-tiap orang yang bakhil, orang munafik dan juga orang yang berbuat riak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala itu setelah dia menjadikan syurga Ad diperhiasi dengan hiasan yang sangat hebat, yang mana mata sendiri tak pernah melihat sesuatu sehebat perhiasan yang ada di dalam syurga Ad. Begitu juga telinga tidak pernah mendengar, hati sendiri tidak pernah menghayal apa yang ada di dalam syurga Ad.
betapa hebatnya hiasan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syurga 'Ad. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada syurga 'Ad supaya berkata-kata. Lalu dia pun berkata-kata, qad aflahal mu'minun. Sungguh berjayalah orang-orang yang beriman. Sungguh berjayalah orang-orang yang beriman. Sungguh berjayalah orang-orang yang beriman. Beruntung orang-orang yang beriman. 3 kali tuan-tuan diulang kata-kata tersebut. Lalu ditutup ataupun disudahi kata-kata tadi, syurga 'Ad tadi dengan haram. Saya diharamkan ataupun saya diharamkan masuk oleh orang-orang bakhil, orang-orang kedekut dan orang-orang munafik dan juga orang-orang murak. Orang murak ni orang-orang yang riak. 3 golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurga 'Ad. 3 orang, 3 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurga 'Ad. Yang pertama sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, Nabi menggambarkan betapa hebatnya syurga 'Ad tadi. Itu pertama. Istifadah yang pertama kita dapat daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggambarkan betapa hebatnya syurga 'Ad ni. Sehingga Nabi sebut, Nabi kata ma la khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at. Mata ni tak pernah tengok sehebat syurga 'Ad ni. Allah Ta'ala persiapkan, Allah Ta'ala hiaskan syurga 'Ad ni sehingga mata manusia ni dia tidak pernah melihat sehebat, tidak pernah melihat sesuatu sehebat mana Allah Ta'ala telah persiapkan ataupun telah perhiaskan syurga 'Ad. Begitu juga telinga tidak pernah mendengar langsung kehebatan sehebat-hebat syurga 'Ad. Begitu juga hati tak pernah menghayalkan langsung. Pertama sekali Nabi gambarkan tentang istifadah dia, tentang kehebatan syurga 'Ad. Kemudian Nabi berikan juga gambaran untuk siapa syurga yang hebat ini. Syurga yang hebat ini Allah Ta'ala persiapkan ataupun Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik iman dia, orang yang benar-benar sempurna keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekadar mengetahui rukun iman, tetapi menyempurnakan keimanan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tuan-tuan, para ulama menyebutkan kesempurnaan iman seseorang itu dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Yang pertama, iktikad dan akidah dia. Dan yang kedua, disempurnakan lagi dengan lisan ungkapan dia. Dan yang ketiga, disempurnakan lagi dengan pengamalan ataupun merealisasikan iktikad, akidah, keimanan, keyakinan tadi dalam kehidupan seharian dia. Barulah datangnya kesempurnaan iman yang sebenar-benar. Itu sebabnya 6 rukun iman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut percaya meyakini, mempercayai kewujudan Allah Subhanahu wa taala, meyakini, mempercayai adanya malaikat-malaikat Allah, kemudian kitab-kitab Allah, kemudian nabi dan rasul, kemudian hari kiamat, kemudian qada dan qadar. Semuanya itu perlu diyakini dengan baik, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi disematkan dalam hati, diungkapkan dengan lisan dan direalisasikan dalam kehidupan seharian. Kita meyakini kewujudan Allah. Macam mana kita meyakini kewujudan Allah? Kita meyakini kewujudan Allah dalam kehidupan kita dengan kita merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha mempersoalkan, Maha menghisap segala amalan perbuatan kita. Lebih lagi besok Allah SWT bangkitkan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kewujudan Allah. Akhirnya perjalanan kehidupan kita ini senantiasa bersedia, berhati-hati dan mengikut landasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya istifadah yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi berceritakan bahawa syurga Adnan ini disediakan hanya kepada orang beriman yang benar-benar berjaya. Maksudnya apa? Iman yang benar-benar baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
istifadah daripada hadis ini, Nabi sebut bahawa syurga Adn ini tidak dimasuki oleh 3 orang. Diharamkan 3 golongan memasuki syurga Adn. Yang pertamanya iaitu orang bakhil, orang kedekut. Orang kedekut ni tak masuk syurga Adn. Kenapa dia kedekut? Sebab dia rasakan harta tu harta dia punya. Sedangkan apa yang didatangkan oleh Allah SWT ini hanyalah sekadar pinjaman daripada Allah sebagai satu amanah untuk kita laksanakan ataupun kita sampaikan kepada yang sepatutnya. Tidak terjadinya sifat bakhil. Kerana orang beriman itu, dia tidak ada sifat bakhil. Dia pemurah. Orang yang baik iman dia dapat dilihat dengan sifat pemurah. Dia ada sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim Allah yang ada dalam diri kita. Kenapa? Kerana baik keimanan dan keyakinannya pada Allah, lalu datangnya sifat Rahman dan Rahim. Dan mustahil orang beriman itu mempunyai sifat bakhil. Kemudian golongan yang kedua yang diharamkan oleh Allah SWT masuk ke dalam syurga Adn, iaitu orang munafik, orang talam 2 muka. Orang munafik ni pelbagai ciri-ciri orang munafik digambarkan oleh Allah SWT sendiri di dalam Al-Quran dan digambarkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang ketiga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurga Adn, iaitu golongan riya, yang mana dia melaksanakan amal ibadah, ketaatan, kebaikan, amalan soleh sewaktu berada di dunia bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata kerana manusia menunjuk-nunjuk ataupun mengagung-agungkan manusia, memperlihatkan, menzahirkan amalan soleh dia kepada manusia, tetapi tidak dizahirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut mustahil seseorang itu boleh menzahirkan amalannya pada manusia dalam keadaan dia menzahirkan amalannya pada Allah. Kalau seseorang itu dia menzahirkan amalannya pada Allah, pasti dia tidak akan dapat menzahirkan amalannya pada manusia. Pasti salah satu. Kalau diberikan amalannya pada Allah, pasti tidak akan amalan tadi diperzahirkan kepada makhluk. Jika dia perzahirkan ataupun menunjuk-nunjuk amalannya pada manusia, mustahil dia dapat menzahirkan ataupun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya tadi. Jadi itulah tuan-tuan, perlu diperingatkan terutama diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan semua untuk sama-sama kita mengkoreksi diri kita, mencermin diri kita, segala amalan kita, kerja buat kita ini hanya pada Allah SWT atau sebaliknya. Maka kita sama-sama memperbaiki, menambah baik amalan kita dan meletakkan hadaf tujuan kita hanya semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita senantiasa berada dalam pemeliharaan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.